Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih. Yang pertamanya terima kasih kepada Ustazah Azarina yang setia bertindak sebagai pengerusi majlis kita untuk hari ini, dan tidak dilupakan kepada Ustaz Ridwan bin Sharif selaku pegawai kita daripada Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Selangor. Alhamdulillah, pagi ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah SWT untuk kita sama-sama berkongsi ilmu mantik, dan Alhamdulillah hari ini merupakan siri yang keempat, siri yang terakhir untuk pengajian Manahij Al-Ulumul Islamiyah bagi madah mantik, bagi bahagian mantik. Dan tajuk kita pada hari ini adalah tajuk yang terakhir, iaitu kias, yang mana kias ni adalah maqasid ataupun climax bagi bahagian tasdiqat. Jadi yang kita belajar daripada siri pertama, siri kedua dan siri ketiga, itu adalah permulaan untuk bahagian tasdiqat, dan hari ini kita akan pergi kepada climax dia lah, kenapa kita belajar mantik bahagian tasdiqat ni. Jadi tanpa membuang masa, kita akan teruskan. Cuma saya nak minta maaf terlebih dahulu tentang slot AKAS kita semalam, sebab saya keluar tiba-tiba semalam. Line saya kat sini tak berapa okey semalam. Jadi InsyaAllah hari ini kita doalah sama-sama line saya okey dan line Ustazah pun okey semua, insyaAllah. Okay, ada persoalan daripada seorang Ustazah tentang tajuk AKAS malam. Saya refresh sikit lah tentang bagaimana nak membezakan mahmul yang kuli dengan mahmul yang juz'i. Jadi kalau cara mudah dia, kalau mahmul yang kuli tu dia adalah bersifat umum. Bila kita tengok ayat dia tu, dia adalah bersifat umum, kata nama Kalau mahmul yang juz'i pula, kita tengok je, kita nampak yang mahmul tu merupakan kata nama khas. Okey, itu secara umum je lah. Nanti di hujung pengajian kita pada hari ini, saya akan buka peluang lah untuk bertanyakan tentang AKAS dan juga kias, insyaAllah. Jadi kita terus kepada paparan slide untuk hari ini. Tajuk terakhir bagi tingkatan 5. Kita terus pergi kepada ta'rif dia. Okey, ta'rif ni kita tengok dekat muka surat 39 kitab Manahij tingkatan 5. Di ta'rif kias ada ta'rif lughatan dan juga istilahan. Saya akan baca dulu ta'rif lughatan dia. Al-qiyas fil lughah lughatan taqdiru syai'in ala misalin akhar. Taqdiru syai'in ala misalin akhar. Maksud taqdiru syai' di situ ialah menilai ataupun kita menentukan sesuatu berdasarkan contoh lain. Okey, itu ta'rif dari sudut bahasa. Okey, dari sudut istilahan, al-qiyas wa lafzun murakkabun min qadiyataini fa aksar wa yazimu anhuma li zatihima qaulun akhar. Lafzun murakkabun min qadiyataini fa aksar wa yazimu anhuma li zatihima qaulun akhar. Okey, lafzun murakkabun ni kita boleh terjemahkan sebagai suatu lafaz yang tersusun. Murakkabun tersusun daripada min qadiyataini, daripada gabungan dua qadiyah, dua pernyataan. Fa aksa, dan mungkin juga lebih. Dan apabila wayazimu anhuma, dan apabila lazim, lazim di sini maksudnya serasi ataupun diterima kebenaran daripada susunan kedua-dua pernyataan tersebut, maka terhasillah pernyataan yang lain. Qaulun akhar tu pernyataan yang lain. Ini bermakna basic untuk tajuk kias ni sekurang-kurangnya mesti bermula dengan dua qadiyah untuk menghasilkan natijah ataupun untuk menghasilkan pernyataan yang ketiga. Dan tajuk kias ni sebenarnya
lebih kurang macam tajuk, kalau tak silap saya, tajuk penakbulan dalam matematik. Dia melibatkan dua premis di situ, premis satu, premis dua. Bila ada keserasian antara dua premis tersebut, maka akan terhasillah natijah, iaitu penyataan yang ketiga. Okey, itu secara umumlah takrif untuk kias. Kalau kita tengok dalam takrif tu tadi, dia ada sebut qadiyataini fa aksar. Sebab dalam sukatan manahij ni, dalam sukatan mantik manahij ni, kita hanya menjurus kepada satu bentuk kias, iaitu kias iktirani. Nanti kita akan bahaskan selepas ni. Dan kenapa dekat dalam takrif tu dia ada sebut atau lebih, sebab dia ada satu lagi bentuk kias yang dipanggil sebagai kias murakkab. Kalau kias murakkab ni dia lebih daripada dua qadiyah. Okay. Tapi tak adalah dalam sukatan manahij ni, tidak ada. Tapi dalam sukatan STAM, awal-awal STAM tahun 2000 dulu ada. Okay. Kita belajar tentang kias murakkab. Okay. Kita teruskan. Okey, kita terus pergi kepada aqsamul qiyas, yang qasimu al-qiyas ila iktirani wal istisna'i. Iktirani wal istisna'i. Kita terus tengok kepada dia punya ta'arif dia. Untuk iktirani, ma dalla 'ala natijah bil quwwah. Ma dalla 'ala natijah bil quwwah. Maksudnya natijahnya itu terhasil bukan secara langsung. Maknanya kalau kita nak dapatkan natijah, tadi saya ada sebut tadi, kita ada premis 1, premis 2. Untuk mendapatkan yang natijah pada penyataan yang ketiga, kita perlu usahakan. Okay. Dia bukan datang secara direct, dia perlu diusahakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari kelaziman antara mukadimah yang pertama dengan mukadimah yang kedua, ataupun premis 1 dengan premis 2, barulah kita boleh dapatkan natijah dia. So itulah maksudnya an-natijah bil quwwah. Natijahnya tu kita kena usahakan, kita kena cari. Manakala kias istisna'i ialah takrif dia ma dalla 'ala natijah bil fi'li. Okey, natijahnya dapat secara langsung. Dia tak sama dengan iktirani tadi. Kalau iktirani kita kena usahakan, tapi kalau istisna'i di awal-awal premis tu kita dah nampak dia punya natijah dia. Okay, jadi untuk sukatan tingkatan 5 ni, dia hanya membincangkan tentang kias iktirani. Kebanyakan ulama' berpendapat bahawa kias iktirani ni adalah khusus untuk qadiyah hamliyah, manakala kias istisna'i adalah khusus untuk qadiyah syartiyah. Okay, jadi nanti kita akan tengok contoh-contoh kias kita, semuanya adalah bermula daripada qadiyah hamliyah. Okay. Okey, kita pergi terus kepada muka surat 40 dalam buku teks. Ajza'ul qiyas wa hududuhu. Ajza'ul qiyas wa hududuhu. Okey, saya akan pisahkan dia punya penerangan dia. Saya akan terangkan tentang ajza'ul qiyas terlebih dahulu. Okey, ajza'ul qiyas ialah rukun qiyas. Okey, macam apa ni, kalau dalam qadiyah hamzah tu kita ada ajza' dia maudhu' dan mahmul. Okey, dalam qiyas pula ajza' dia ada 3, iaitu dia mesti kena ada muqaddimah sughra, yang kedua muqaddimah kubra, dan yang ketiga ialah an-natijah. Apa yang dimaksudkan dengan P1, P2 dan juga N kat sini? Okey, P1 merujuk kepada premis 1. Okay, mungkin pelajar-pelajar kita dia biasa guna perkataan premis 1. Okay, dalam STPM pun kalau dalam tajuk kias ni, STPM dia gunakan premis 1. Okay. Untuk mukadimah kubra kita panggil sebagai premis 2, dan natijah ni menduduki pada tempat penyataan yang ketiga. Okay, kita tak panggil premis 3, tapi kita terus labelkan dia sebagai an-natijah. Okay, kenapa dia dipanggil sebagai an-natijah? Kerana ada kelaziman antara mukadimah sughra dan kubra. Jadi kita terus tengok pada contoh. Okay, kalau kita tengok contoh kat sini, mukadimah sughra, maknanya dalam premis 1 ada qadiyah kat sini. Ini qadiyah yang pertama. Qadiyah yang pertama ini dipanggil mukadimah sughra. Okay, kullu insan hayawan. Semua manusia adalah benda hidup. Okay, kemudian kita bergerak kepada premis yang kedua ataupun mukadimah kubra. Dinyatakan kat situ kullu hayawan jismun.
semua benda hidup adalah jisim. Okey, macam mana nak dapatkan natijah ni? Dia ada kaedah dia macam mana nak dapatkan natijah ni. Dia bukan datang terus keluar terus dia punya natijah. Dia ada cara, dia ada formula dia untuk menghasilkan natijah ni. Okey, ini saya tulis ni sebab kita sebagai contoh saja. Nanti kita akan tengok step by step macam mana nak mendapatkan natijah. Sebab natijah ni dia tak orang kata apa? Dia bukan ada terus dia tak macam istisnai. Okay, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan Muqaddimah Sughra. Okay, Summiyat bi Muqaddimati Sughra, dia dinamakan sebagai Muqaddimah Sughra liistimaliha alal haddil asghar, kerana dia mengandungi had asghar. Dia mengandungi had asghar dekat sini. Nanti dalam slide seterusnya saya akan terangkan apa maksud had asghar. Sebab had asghar ni salah satu daripada hudud dia. Okay, hudud dia. Wahuwa maudu' an-natijah. Okay, had asghar ini adalah maudu' bagi natijah. Okay, kat sini natijah. Kita tengok maudu' dia apa? Insan. Okay, so insan inilah yang dikatakan had asghar. Jadi, bila dekat menduduki tempat natijah, had asghar dia berada pada kedudukan maudu'. Itu sebab dia kata had asghar itu adalah maudu' natijah. Okay. Untuk Muqaddimah Kubra pula dinamakan sebagai Summiyat bi Muqaddimatil Kubra liistimaliha 'ala al-haddil akbar wa huwa mahmul an-natijah. Okey, dia dinamakan sebagai Muqaddimah Kubra kerana ia mengandungi, maknanya dalam Muqaddimah Kubra ni dia mengandungi had akbar. Okey, mana had akbar dia? Okey, jismun. Wa huwa mahmul an-natijah. Had akbar yang ada dekat sini dia menjadi mahmul di dalam natijah. Okay. Dan akhir sekali untuk natijah, ajza'uhu mutafariqah min muqaddimatai as-sughra wa kubra. Okey, untuk natijah ni dia terpisah daripada dia terpisah daripada muqaddimah sughra dan kubra. Maknanya dia terhasil kemudian, bukan datang daripada awal lagi itu untuk ajza' saja. Jadi kalau direct dalam soalan tanya uzkur ajza'ul qiyas, cukup sekadar kita sebut ajza'ul qiyas, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, wan natijah. Okey, ada 3 kat situ. Okey, kita teruskan. Okey, ni kita masuk hudud. Tadi kita dah sentuh tentang had asghar, had akbar. Kat sini dia jelaskan lagi. Okey, saya ambil balik contoh tadi. Kullu insan hayawan, kullu hayawan jismun, kullu insan jismun. Okey, kalau diminta untuk mendatangkan contoh kias, ini adalah contoh kias. Okey, maknanya kalau tidak akan dinamakan kias kalau dia sekadar satu kodiah saja. Contoh kita diminta bagi hati misalan lil kias iktirani, datangkan satu contoh kias iktirani. Okey, kemudian pelajar jawab kullu insan hayawanun. Okey, salahlah sebab dia belum lagi lengkap sebagai kias. Sebab dalam takrif tadi dah sebut dah, kias tu mestilah terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 kodiah. Terus tengok kepada hududul kias. Hududul kias terbahagi kepada 3. Haddul asghar, haddul akbar dan juga haddul awsat. Okey. Saya terus pergi kepada contoh setiap satu. Okey, mana datangnya perkataan insan ni? Okey, warna biru yang dekat atas ni. Okey, warna biru yang kat atas. Haddul asghar ni dia adalah perkataan pertama ataupun maudhu' di dalam kodiah yang pertama. Okey, dia adalah maudhu' dalam kodiah yang pertama. Dan sekiranya bila kita dah susun dia dalam bentuk kias, akhirnya nanti dia akan menjadi tempat maudhu' di dalam natijah. Itu sebab hadul asghar diterjemahkan sebagai maudhu' natijah. Okey. Kemudian hadul akbar pula ialah mahmul natijah. Sebab bila kita dah susun, dah jadikan dia sebagai kias dan terhasillah dia punya natijah, maka yang menduduki tempat mahmul adalah hadul akbar. Senang je kalau kita nak fahamkan benda ni. Hadul asghar maksudnya dia datang daripada muqaddimah sughra. Hadul akbar ianya datang daripada muqaddimah kubra.
Dan yang ketiga hadul awsat pula ialah lafaz ataupun perkataan yang berulang, mukarrara fi muqaddimataini, perkataan yang berulang pada mukadimah sugra dan pada mukadimah kubra. Jadi kalau kita tengok pada contoh kat atas ni, perkataan yang berulang maknanya dalam mukadimah sugra ada, dalam mukadimah kubra pun ada, ialah perkataan hayawan. Jadi hayawan itulah yang menjadi hadul awsat. Dan wayulgha inda intaju an-natijah, dan dia akan dihazafkan, dia akan dibuang ketika menghasilkan natijah. Itu sebab bila kita tengok dekat natijah dah tak ada dah perkataan hayawan. Sebab perkataan hayawan itu adalah hadul awsat yang perlu dibuang ketika menghasilkan natijah. Mukadimah sugra dengan had sugra. Okey, saya pergi balik pada slide tadi. Okey, untuk mukadimah sugra, itu dia punya, kita panggil macam dia punya tapak dia. Tapak dia sebelum apa ni, dalam mukadimah sugra tu ada had asra dia. Okey, itu sebab saya terjemahkan dia sebagai premis satu tadi. Maknanya starting untuk kita membuat sesuatu kias, kita kena ada kodiah yang pertama. So mukadimah sugra ni sebenarnya adalah kodiah yang pertama dalam pembentukan kias. Mukadimah kubra adalah kodiah yang kedua. Premis satu, premis dua. Okey, had asra tu ada di dalam mukadimah sugra. Dia ada, kita panggil salah satu mufrad dia yang ada dekat dalam mukadimah sugra. Begitu juga kalau kita sebut mana datangnya had akbar. Had akbar tu adalah salah satu mufrad yang ada dalam mukadimah kubra, dalam premis dua. Okey, macam mana cara kita nak tentukan dia ialah kita kena cari had awsat dulu. Kita kena cari apa perkataan yang sama antara mukadimah sugra dengan kubra. Jadi yang tertinggal itulah yang dinamakan had asra dan had akbar. Kalau kita rujuk dalam buku teks untuk mukadimah sugra, dia punya takrif dia yang tadi ni. Yang tadi. Tapi sebenarnya dia bukan takrif, dia cuma dinyatakan kenapa dinamakan mukadimah sugra. Okey. Kalau kita nak jawab maudud natijah, itu untuk takrif had asrar. Boleh rujuk dekat buku teks muka surat 41. Dia kena tahu bezalah nanti soalan yang berkaitan dengan summiat, kenapa dinamakan dengan takrif. Sebab kalau tengok takrif, mukadimah sugra dia memang tak diberi takrif. Dia hanya menyatakan kenapa dinamakan dia sebagai mukadimah sugra. Sebab takrifnya dia hanya ada dekat had asra saja. Jadi takrif had asra tu yang maudud natijah, bukan mukadimah sugra tu. Had asra tu yang maudud natijah. Okey, boleh? Yang mana kesimpulannya had sugra plus had kubra, had asra campur had akbar, dia menjadi, saya nak cakap, maudud dan mahmul dalam natijah. Yang mana had asghar itu sendiri termasuk di dalam mukadimah sugra. Ya, betul. Itu sebab saya kata tadi dekat slide yang saya sedang paparkan ni, bila nampak dia had asghar, so kita tahu punca mana datangnya had asghar tu daripada mukadimah sugra. Sama juga dengan had akbar, mana datangnya had akbar ni daripada mukadimah kubra. Cuma kedua-dua had asghar dengan had akbar ni dia akan muncul dalam natijah nanti setelah kita hazafkan had awsat. Okey, boleh? Boleh. Okey, kita teruskan ya. Okey, ni masuk nak masuk formula dah ni. Okey, asyaklu wa darab, wa darbu, asyaklu wa darbu, syakal dan juga darab. Okey, darab tu sifil lah. Okey, syakal kat sini kita masuk takrif dia dulu untuk syakal asyaklu huwa hayatul qiyas bi'tibar wada'u haddul awsat fi muqaddimataini maudu'an aw mahmulan. Okey, maksud syakal kat sini hayatul qiyas, iaitu keadaan sesuatu kias, keadaan satu kias, maknanya dah ada kias tu,
Kemudian kita nak tengok apa? Bi'tibari wada'i hadil awsat. Kita nak tengok kedudukan hadul awsat kita tu. Dalam kias tadi, kita nak tengok kat mana letaknya hadul awsat tu. Fil muqaddimataini, dalam dua muqaddimah, dalam dua premis tadi. Iaitu adakah ianya berada di tempat maudhu' ataupun mahmul. Okey. So syakal ni saya highlightkan warna merah tu sebab syakal ni hanya nak membincangkan tentang di mana letaknya hadul awsat kita dalam sesuatu kias. Okey, tu pengenalan untuk asyaklu. Kejap lagi kita tengok contoh dia. Okey, untuk ad-darbu. Ad-darbu sifir dalam kias ni ta'rif dia ialah hay'atun hasilah min ijtima'is sughra wal kubra bi'tibaril aswar, iaitu suatu keadaan sesuatu kias yang terhasil daripada himpunan mukaddimah sughra dan juga mukaddimah kubra dengan mengambil kira surnya. Okey, dengan melihat kepada surnya. Okey. Kita tengok kepada perkataan yang saya merahkan di sini. Ini perbezaan yang ketara lah. Untuk syakal kita tengok had awsat. Had awsat tu apa? Paling senang had awsat ni ialah perkataan yang berulang dalam mukadimah sughra dan juga mukadimah kubra. Okey, darab pula apa? Darab ialah dia punya sur. Sur yang terhasil pada mukadimah sughra, pada mukadimah kubra dan akhirnya dekat natijah tu kita nak letak apa. Itu yang dipanggil darab. Okey, saya teruskan. Okey, ni detail dia untuk asyaklu. Okey. Syakal terbahagi kepada dua. Untuk sukatan tingkatan 5, dia hanya membincangkan dua syakal saja. Kalau ikut sebenarnya syakalnya dia dah ada 4. Okey, dia ada asyaklu awal, syaklu sani, syaklu salis, syaklu rabi'. Kalau dalam SAM tu dia belajar 4 tu lah. Itu sukatan yang lama lah. Tapi untuk manahis ni memadai kita dia hanya membincangkan dua syakal saja daripada 4 syakal. Okay, syakal yang pertama dipanggil asyaklu awal, syakal yang kedua dipanggil asyaklu sani. Okey, syaklul awal ialah ayyakuna hadul awsat mahmulan fis sughra wa mawdu'an fil kubra. Okey, syakal yang pertama, kedudukan hadul awsat dia berada pada tempat mahmul dalam mukaddimah sughra. Hati-hati dekat kalimah sughra ni kita takut nanti kita terbuat fil asghar pula. Salah kan? Okay. Kedudukan hadul awsat itu berada di tempat mahmul dalam mukaddimah sughra. Ini premis 1. Wa maudu'an fil kubra, dan berada pada tempat maudhu' dalam premis yang kedua. Okey, fil mukaddimatil kubra. Manakala asyaklu sani pula ialah hadul awsatnya berada di tempat mahmul bagi kedua-dua mukaddimah, iaitu mukaddimah sughra dan juga kubra. Okey, kalau dalam STAM dulu saya cara nak bezakan antara 4 syakal tu saya panggil teknik 4 jari. So untuk syakal tingkatan 5 ni saya panggil teknik 2 jari je lah. Sebab bila saya angkat satu jari, maksudnya merujuk kepada syaklu awal. Okey, sekejap saya tunjukkan macam mana teknik 2 jari tu. Okey, bila saya angkat 2 jari ni, ni panggil teknik syakal 2 jari. Kalau stam dulu saya panggil, saya gunakan 4 jari, syakal 1, 2, 3, 4. Tapi bila dah manahis ni 2 syakal saja, so saya gunakan 2 jari saja. Okey, jadi bila saya tunjuk syakal 1, kita tengok balik takrif dia tadi. Syakal 1, dia punya hadul awsat dia berada pada tempat mahmul pada sughra dan berada pada tempat maudhu' pada mukaddimah kubra. Jadi bila saya angkat jari yang pertama, kita akan sebut mahmul maudhu'. Mahmul maudhu'. Mahmul maudhu' tu maksudnya had asad dia berada pada kedudukan mahmul dalam sughra dan berada pada kedudukan maudhu' dalam
kubra. Okey. So bila saya sebut syakal 1, mahmul, maudhu. Boleh? Untuk syakal 2, bila saya angkat 2 jari, dia merujuk kepada mahmul, mahmul. Kenapa saya sebut mahmul 2 kali? Sebab hadul awsat tu berada pada tempat mahmul, pada mukadimah sugra dan juga pada mukadimah kubra. Okey, boleh faham? Okey. Dengar bila saya angkat 1 jari, maksudnya syakal Syakal 1. Syakal 1. awal. So apa kita nak respon? Mahmul, maudhu. Bila saya angkat 1 jari, mahmul, maudhu. Bila saya angkat 2 jari, Mahmul, mahmul, mahmul. Okey. So benda ni kita boleh buat game lah dalam kelas. Bila kita sebut macam tu, terus minta dia bagi takrif. Okay, itu maksud teknik 2 jari. Okay, kita terus sambung slide kita. Nanti akhir sekali nanti kan saya tanya balik Okey, tu untuk syakal, takrif dia. Okay, seperti pada contoh. Okey, sekarang kita masuk kepada contoh syaklul awal. Okey. Kita pegang dalam kepala kita syaklul awal tadi, takrif dia apa? Haddul awsat dia berada pada kedudukan mahmul dalam mukadimah sugra dan maudhu pada mukadimah kubra. Untuk memudahkan Ustazah, saya dah tandakan di sini warna merah. So warna merah mewakili haddul awsat. Jadi perhatikan betul-betul pada mukadimah yang pertama, mukadimah sugra, di mana letaknya haddul awsat dia? Pada kedudukan mahmul. Okey, yang depan ni al-alam maudhu, hadisun mahmul. Okey, tengok pula kedudukan hadul awsat pada mukadimah kubra. Sekarang hadul awsat yang warna merah ni dia berada pada kedudukan maudhu. Jaizul wujud pada kedudukan mahmul. Okey. Hadul awsat adalah perkataan yang berulang antara mukadimah sugra dan kubra. Jadi hadul awsat dia adalah hadisun. Okey. Dan untuk menghasilkan natijah, nak dapatkan natijah ni, dia bukan datang terus ni. Untuk mendatangkan natijah dia, kita perlu buang ni. Dalam takrif hadul awsat tadi kan dia ada sebut yulgha, dihazafkan, dibuang untuk menghasilkan inda intaju an-natijah. Okey, bukan buang satu, tapi kita kena buang dua-dua sekali. Jadi bila kita buang dua-dua, maka yang tertinggal ialah al-alam dan juga kullu jaizul wujud. Jadi yang tertinggal inilah yang dipanggil had asghar dan yang tertinggal dekat mukadimah kubra dipanggil had akbar. Jadi kita akan gabungkan dia dekat natijah. Maka jadilah al-alam jaizul wujud. Mungkin ada yang tanya mana pergi kulun ni? Okey, apabila bertemu mumalah, kalau ingat lagi mumalah dia meminjam hukum juz'iyah kan? Dia tajuk apa itu? Tajuk tanakut dia meminjam hukum juz'iyah, al-mumalah fi kuwatil juz'iyah. Jadi kita mengandaikan dia adalah juz'iyah kat sini. Jadi bila dia bertemu dengan kuliah, dia akan mengambil kira sur yang lemah. Jadi sur yang lemah adalah mumalah, maka mumalah lah mengambil tempat dekat natijah. Jadi bukan kuliah okey. Di dalam kias ni yang lemah akan menang kat sini. Okey. Okey. Apa maksud A B ni kan yang bawah ni. Okey, ni formula yang saya wujudkan untuk memudahkan pemahaman kita untuk pastikan natijah kita betul. Okey. A ni mewakili maudhu dekat mukadimah sugra ni. So kita labelkan A, ataupun senang cerita A ni perkataan pertama yang kita nampak. So dia kita letak A. Perkataan kedua kita letak B. Okay. Kemudian kita pindah kepada mukadimah kubra. Kenapa kita letak B kat sini? Sebab dia sama dengan yang sebelah sini kan. So kita kekalkan dia B. Dan perkataan yang ketiga ni dia tak ada dekat sini. Dia tak ada dekat mukadimah kubra. So kita letakkan dia C. Jadi untuk mendapatkan natijah, kita kena buang yang sama. So B ni maksudnya apa? B ni perlu dibuang. Okey. B ni adalah perkataan yang berulang dan perlu dibuang. Berulang dan perlu dibuang. So kalau pelajar ingat tu,
Dia berulang ni, apa tu kita kena buang dia sebab kita nak dapatkan natijah. So akhirnya natijah kita yang tinggal adalah A, C. So rumus ringkas dia macam ni. AB kali BC sama dengan AC. Okey, boleh? Okey. Ini misal untuk Syaklu Sani. Sekarang ni saya cuma tunjuk misal ni sebab saya nak tunjukkan bukti kat mana letak hadul ausad. Kita ingat syakal je kita ingat hadul ausad. Sebab kita nak tahu kat mana letaknya hadul ausad kita. Kedudukan hadul ausad telah yang akan menentukan dia adalah syakal 1 ataupun syakal 2. Sebab nanti ada keluar, contoh dia akan keluar soalan, kita tanya, ni syakal apa? So macam mana kita nak tentukan syakal kalau kita tak mahir dengan kedudukan hadul ausad. Okey, apa bukti dia adalah syakal 2? Balik pada takrif tadi, syaklu sani dia ialah hadul ausad fiha mahmulan fi sugra wal kubra ma'an. Maknanya kedudukan perkataan yang sama tu dalam mukadimah sugra dengan kubra, kedua-duanya berada di tempat mahmul ataupun senang cerita dia berada di ujung kedua-duanya. Ni yang saya merahkan ni. Okey, kullu mu'min mahbub. Semua orang mukmin itu adalah dikasihi. Okey. Okey, sekejap. Saya rasa contoh saya ni bukan contoh syakal 2 ni. Sekejap Okey, tak apa. Saya terus ke slide yang seterusnya boleh? Nanti saya sebabnya ada contoh yang salah ni. Okey. Okay, saya terus slide yang seterusnya. Nanti saya rumuskan balik. Formula betul tapi contoh dia ni salah. Sebab dia tak boleh dua-dua mujabah. Dia mesti saling berlawanan sebenarnya. Tak apa, nanti saya tunjukkan contoh yang betul. Okey, saya pergi dulu. Okey, kita pergi kepada durub dia. Tadi kita ada bincangkan dorbun. Okey, dorbun, dorbun ni ialah dia punya sifir dia. Sifir untuk mendatangkan natijah. Kan macam saya cakap tadi, natijah dia tak boleh datang secara langsung. Sebab natijah dia ialah bil kuah, kita kena usahakan natijah dia. Okay, macam mana nak cari natijah dia? Okey, setiap satu syakal ni dia ada syarat dia. Okey, semua boleh rujuk dekat muka surat. Muka surat mana syarat dia? Muka surat 43. Muka surat 43. Okey, dekat muka surat 43 membincangkan tentang syurut intat syaklul awal. Syarat bagi menghasilkan natijah untuk syaklul awal. Okey. Jadi syarat dia apa? Syarat dia ialah al-ijab fi sugra. Al-ijab fi sugra. Mukadimah sugra dia mesti mujabah. Okey, saya dah tanda kat sini. Untuk mukadimah sugra dia mestilah mujabah kesemuanya. Okey. Dan untuk mukadimah kubra dia mestilah kuliah ya. Okey, saya tandakan dengan warna biru. So semua kuliah. So inilah sifir dia. Jadi sifir dalam ataupun durub bagi syaklul awal bagi syaklul awal ada 4 rumus kat sini, ada 4 durub. Dorbun yang pertama, kuliah mujabah bertemu dengan kuliah mujabah. Okay, saya nak tunjukkan macam mana nak mendapatkan natijah ni. Apabila bertemu kuliah mujabah dengan kuliah mujabah, sama kan? Kuliah, mujabah, maka natijah yang terhasil adalah sama, iaitu kuliah mujabah. Okey, itu natijah yang terhasil. Okey, tengok dorob yang kedua. Dorob yang kedua bagi syaklul awal. Kuliah mujabah. Okay, kenapa mujabah? Syarat dia tadi mesti mujabah kan? So masih lagi mujabah. Kuliah mujabah bertemu dengan kuliah salibah. Okay, kenapa dia jadi kuliah salibah? Okey, kita kekalkan kalau dia kuliah bertemu dengan kuliah, kita kekalkan kuliahnya sebab dia sama. Tapi apabila berlaku pertembungan antara mujabah dengan salibah, maka kita akan ambil kira yang lemah. Macam saya cakap tadi, kita akan ambil yang lemah, maka jadilah dia kuliah salibah. Okay. Tengok pula yang ketiga, juziah mujabah bertemu dengan kuliah mujabah. Okay. Juziah, kuliah. Yang lemah yang mana? Juziah. Maka juziah mengambil tempat di sini. Dan bertemu mujabah dan mujabah, maka kita kekalkan dia sebagai mujabah. Dan dorob yang keempat, juziah mujabah. Okay. Bertemu dengan kuliah salibah. Pertembungan antara juziah dan kuliah
kita ambil yang lemah, kita letak juziyah. Mujabah dan salibah, kita ambil yang lemah iaitu salibah, kita letakkan dia di sini. Jadi inilah duruk muntajah bagi syaklul awal. Dalam periksa kena jawab macam ni. Lebih cantik kalau kita buat kotak lah. Nampak dia punya pembahagian dia. Kalau kita buat kotak, ma'a ni tak payah dah. Okay. Kalau kita buat kotak kan, macam ni kalau katalah ada garisan kat sini, kita dah tak payah tulis ma'a ni. Tapi kalau kita tak nak buat dalam bentuk kotak, kita nak buat dalam bentuk ayat, kita nak kata duruk muntajah li syaklul awal. Yang pertama kuliah mujabah ma'a kuliah mujabah. Okey, untuk kalau dalam bentuk ayat tanpa kotak, dia kena ada satu perkataan kat sini iaitu yan taju. Okey, yan taju saya tunjuk sikit dia kena ada tambah perkataan kat sini. Kalau dia tak nak buat kotak lah. Yan taju. Okey, so kalau nak buat dalam bentuk ayat. Tapi saya lebih suka pelajar jawab dalam bentuk kotak. Tak payah nak salin perkataan ma'a ni banyak kali dan yang taju ni banyak kali. Okey. So duruk syakal 1. Okey. So ringkasan dia macam ni. Dalam periksa tak boleh jawab macam ni lah. Ini sekadar kita nak bagi senang nampak kan. Kimi jumpa Kimi jadi Kimi. Okey. Kalau saya ajar student saya cakap macam ni, nak buat syaklul awal ni, kita ikut syarat ni yang atas ni kena hafal. Mujabah fi sughra, so kita buat mim dulu, mim 4 kali. Okey. Kemudian al-kuliyatil fil kubra kita buat kaf 4 kali. Kan? So tinggal yang sebelah kanan ni dengan yang belakang ni. So yang sebelah kanan ni kita ingatlah 2 kaf, 2 jim. Kemudian yang sebelah sini kita buat dia secara berselang-seli, mujabah, salibah, mujabah, salibah. Natijah ni tak payah hafal. Natijah ni dia akan terhasil apabila kita faham tentang gabungan tadi. Kan? Bila dah macam ni, kimi-kimi dah tentu dia akan jadi kimi. Bila bertemu mujabah dengan salibah dah tentu dia akan jadi salibah. Dia tengok mana yang lemah, dia akan mengambil tempat dekat natijah. Okey. Asyaklul awal akmalu min asyaklus tsani. Okey, syakal awal ni adalah lebih sempurna daripada syaklus tsani li'annahu muntaju al-matalibul arba'. Kerana kenapa dia lebih sempurna daripada syaklul awal? Kenapa dia lebih lagi sempurna daripada syaklul tsani? Kerana kalau kita tengok natijah dia menghasilkan keempat-empat jenis jenis kodiah lah. Kita ada kuliah mujabah, kita ada kuliah salibah, kita ada juziyah mujabah dan kita ada juga juziyah salibah. Itu sebab dia dianggap sebagai akmalu minas syaklus tsani. Okey, wala yantaju al-kulliyah mujabah minal ashkal illa fi darbil awal faqat. Okey, tak ada yang menghasilkan jawapan di kuliah mujabah kecuali dalam darab yang pertama ni. Okey, kimia ni. Okey, saya terus pergi kepada duruk syaklul awal. Ni dari sudut contoh. Okey, kalau tadi dari sudut formula dia, kadang-kadang dia minta contoh terus. Jadi kalau dia minta contoh, kita kena mahir nak letakkan kita punya hadul awsat kita. Okey, contoh yang pertama ni merujuk kepada formula yang pertama tadi. Formula yang pertama dia apa? Kimi bertemu dengan kimi. So kullu insan hayawan, kullu hayawan jismun, kullu insan jismun. Dalam buku teks ada. Saya ambil yang dalam buku teks je ni. Jadi apa bukti dia adalah syaklul awal? Okey ni. Perkataan yang sama ni berada pada kedudukan hadul awsat dia berada pada kedudukan mahmul maudhu'. Okey, mahmul maudhu'. So itulah yang dinamakan sebagai syaklul awal. Apa-apa dia yang penting yang atas ni. Curut ni yang nak kena hafal sebenarnya, bukan yang bawah ni. Curut ni yang kena hafal. Bila dah hafal curut ni, kita dah tahu dah kat mana kita nak letak kita punya hadul awsat. Okay, dan curut ni akan bantu kita untuk buat darab lah. Darab yang betul. Okay, dan untuk yang kedua, kullu insan hayawan. Okay, ni adalah kimi yang bertemu dengan kisi. Kan? Dan dia akan menghasilkan kisi. Cuba tengok dekat natijah ada tak perkataan hayawan ni? Tak ada kan? Sebab perkataan hayawan pada contoh yang kedua ni
dia menjadi hadul awsat. Jadi bila hadul awsat dia takkan ada kalimah tu dekat natijah. Begitu juga dengan yang ketiga. Yang ketiga ni darab dia ialah jimi kali dengan kimi. Okey, jimi, kimi. Okey, dia punya hadul awsat perkataan berulang dia ialah insan, maka dia tidak ada dekat dalam natijah. Dan contoh yang terakhir ni dia adalah jimi yang bertemu dengan isi. Isi la syai' minal insan, la syai' minal insan bifarsin. Okay. So kat sini mana dia punya hadul awsat dia? Perkataan insan. Jadi bila perkataan insan ni jadi dia punya hadul awsat, jadi dia tidak akan ada dekat dalam natijah. Jadi natijah dia ialah, apa natijah dia? Laisa ba'dul hayawan bifarsin. Okay. So ini adalah darab yang keempat. Okay. Kita cek balik. Yang pertama kimi ma'a kimi. Yang kedua kimi ma'a kisi. Yang ketiga jimi ma'a kimi. Dan yang keempat jimi ma'a kisi. So natijah dia kimi, yang kedua kisi, yang ketiga jimi, yang keempat jisi. Ini yang dikatakan dia ada empat-empat tu. Kimi, kisi, jimi, jisi. Dan ini hanya ada dekat dalam syaklul awal saja. Okay. Okay, kita pergi kepada syaklul sani. Okay, syaklul sani ni syakal yang kedua. Macam mana kita nak kenal ada syakal dua? Iaitu hadul awsat dia berada di tempat mahmul pada kedua-duanya, pada mukadimah sughra dan pada mukadimah kubra. Okey, kita tengok syarat dia. Syarat dia ikhtilaful mukadimatain fil kaif, ada dekat muka surat 44. Okey, saling bercanggah, saling berlawanan. Mukadimah sughra ni, yang ini premis 1. Premis 1, mukadimah sughra, dan mukadimah kubranya dari sudut kaif. Apa maksud kaif kat sini? Mujabah dan salibah. Jadi kalau Ustazah tengok dekat premis 1 ni, bila saya buat sini mujabah, nanti dekat mukadimah kubra dia mesti salibah. Jadi dia saling berlawanan. Begitulah seterusnya. Salibah, mujabah, mujabah, salibah, salibah, mujabah. Dia tak boleh dua-dua mujabah. Sebab dalam syarat dia dah kata mesti bercanggah dari sudut kaif. Okay, yang kedua, mestilah kuliah pada mukadimah kubra. So tak ada juziah kat sini. Semuanya adalah kuliah. Sama macam syakal 1 tadi, semuanya mesti kuliah. Okay, jadi natijah dia apa yang terhasil? Senang je, bila dah ada pertembungan mujabah salibah untuk kesemuanya ni, jadi kita dah tahu dah natijah dia akan jadi salibah kesemuanya sekali. Sebab bila berlaku pertembungan mujabah salibah, macam saya cakap tadi, kita akan ambil kira kita akan ambil kira yang lemah, iaitu salibah. So salibah lah yang akan mengambil tempat dekat natijah dia. Dan bila berlaku pertembungan kuliah dengan juziah, kita akan ambil juziah. Jadi terhasillah dia punya natijah dia, kuliah salibah, juziah salibah, juziah salibah. Okay. Ustazah. Ya? Maknanya ada ralat lah ni dalam buku teks ya? Dalam buku teks, muka surat 44. 44. Ralatnya kat mana ya? Yang dekat syarat. Dekat syarat. Ya, betul-betul. Dekat syarat tu sepatutnya ikhtilaf mukadimatani fil kaif bukan kuliah au juz'iyah, tapi mujabah au salibah. Yang kedua? Sekejap. Bukan, dia maksudkan macam ni. Dia bukan ralat tu. Ikhtilaf mukadimatani fil kaif kuliah au juz'iyah, dia nak maksudkan macam ni. Dia saling bercanggah, dua mukadimah tu dari sudut kaif, sama ada merujuk kepada kuliah ataupun juz'iyah. Contohnya macam kalau ayat dia contoh macam yang pertama kan, kuliah mujabah, dia tak akan bertemu dengan
macam mana cakap dia tak akan bertemu dengan kuliah mujabah juga. Macam tu maksud dia. Begitu juga dengan juziah, contoh kalau nombor 3, juziah mujabah, dia tak akan bertemu juga dengan juziah mujabah. Tu maksud dia. Okay. So tak ada ralat lah, betul lah tu. Tapi memang saya tak masukkan kat sini lah. Okay, so ringkas dia macam ni lah. Ni ringkas dia. Ni lagi nampak kot, kan? Kisi dia. Okay, la yantaju hazah. Ni paling penting. Benda ni ada kat dalam buku, dekat muka surat 44 bawah sekali tu. La yantaju hazah syakl illa salibah. Untuk syakal 2 ni, dia tidak akan menghasilkan natijah lain selain daripada salibah saja. Salibah faqat. Sawa'an kuliah atau juziah. Sama ada dia kuliah ataupun juziah. Jadi kita tengok dekat natijah ni, semuanya adalah salibah. Tak ada satu pun yang mujabah. Okay, contoh yang pertama, ni pertemuan antara kimi dan isi. Kullu insan hayawan, la syai' minal hajari bihayawan. Cuba kita tengok yang warna merah tu. Yang warna merah itulah yang menunjukkan dia syakal 2, iaitu had awsat dia berada pada kedudukan mahmul. Tak kisahlah sama ada dia mukadimah sughra atau kubra, kedua-duanya mesti berada di hujung sekali, iaitu berada di tempat mahmul. Dan hadul awsat ni lah yang kita akan buang. Contoh yang pertama tadi, kimi dengan kisi. Contoh yang kedua, kisi dengan kimi. Tengok dia macam berselang-seli kan. Yang ketiga, jimi dengan kisi. Dan yang keempat, GC dengan kimi. Jadi dia punya natijah dia semuanya dalam bentuk salibah. La syai, kemudian laisa ba', laisa ba'. Ada kisi, GC, GC. Okay, saya buat rumusan sikit je secara ringkas dia. Kalau ditanya apa itu syakal, syakal ialah kita nak tahu kedudukan hadul awsat. Dia berada kat tempat mauduk ke tempat mahmul. Dua tempat dia, mauduk atau mahmul. Kalau ditanya tentang darab tu apa? Darab tu adalah sifir untuk menghasilkan natijah. Yang tadi tu, yang kimi, kali kimi, dapat kimi. Itu kita panggil darab. Itu bezanya dengan syakal lah. Yang penting hadul awsat takkan ada dekat natijah bagi kedua-dua syakal. Kalau tak ada, saya tunjukkan soalan dan saya tunjukkan cara jawabnya macam mana. Okey, ni contoh soalan. Istantij al-qadaya al-atiyah ma'a bayani syakliha. Soalan ni susah ni. Sebab markah dia 6 kan. Okey. Istantij al-qadaya al-atiyah ma'a bayani syakliha. Susahnya kenapa? Sebab dia ada dua tugasan kat sini. Yang pertama, dia kena datangkan natijah. Sebab kias yang ada ni dia belum ada natijah lagi. Kan? Kita tengok nombor 1. Kullu mu'min mahbub la ahad minal mahbub bi qa'im. Dia hanya ada mukadimah sughra dan mukadimah kubra. Dia tak ada natijah. Okay. Bayani syakliha, dan kita kena tentukan dia punya syakal 1 ataupun syakal 2. Kita juga dengan nombor 2. Kullu mu'min mausukum bi la ahad minal kazibin mausukum bi. Okay. Semua orang mukmin itu adalah dipercayai. Dan tidak ada seorang pun yang dusta itu dipercayai. Jadi kat sini sekali tengok pun kita dah, kalau kita mahir yang syakal tadi, kita tengok pun kita dah tahu dah. Nombor 1 ni syakal apa, nombor 2 syakal apa. Okey, kita terus tengok cara jawab dia macam mana. Okey, ini saya tunjuk cara jawab dalam bentuk yang direct lah. Dia menjawab soalan terus. Okay, menjawab soalan terus. Kalau ikut kata tugasan dalam soalan tadi, okay, yang pertama dia nak apa? Dia nak natijah. Yang kedua dia nak tahu dia punya syakal dia. Jadi kita jawab step by step lah. Kita salin dulu dia punya kias. Kias yang mukadimah sughra dengan mukadimah kubra tadi, iaitu kullu mu'min mahbub la ahad minal mahbub bi kha'in. Okey. Kenapa saya warnakan ni? Dalam periksa tak payahlah nak warnakan kan. Kita jawab direct je lah. Yang ini saya warnakan ni sebab kita nak menampakkan cara kita nak menentukan dia punya syakal. Okay. Saya warnakan perkataan yang sama. Perkataan yang sama adalah hadul awsat. Jadi kita tengok, bila kita warnakan, automatik kita nampak, oh ni tempat mahmul, yang ni tempat maudud. So dia adalah syaklu awal. Okay.
Tinggal lagi kita nak cari natijah dia. Okey, cara nak cari natijah, kita kena labelkan, tulis sikit kecil-kecil kat sini kan, kat atas ni. Okey, kullu mu'min mahbub. Ni kimi. Kemudian la ahad minal mahbub bi kha'in. Ni kisi. Jadi kita darabkan lah. Kimi jumpa kisi akan jadi kisi. Barulah kita dapat jawapan kat sini. Okey, tapi nak dapat jawapan kat sini, kita kena pastikan yang mahbub ni kita potong. Macam saya buat dalam kotak yang mula-mula tadi kan. Kita potong mahbub ni, maka tertinggallah A kan. A dengan C. So natijah dia adalah gabungan A dan juga C. Okay. Tengok soalan nombor 2. Kullu mu'min mausukum bih. La ahad minal kazibin mausukum bih. Okay. Kita warnakan ataupun kita gariskan. Kalau dalam periksa kita garis je lah. Kita gariskan perkataan yang sama. Okay, perkataan yang sama ialah mausukum bih. Dan kita tengok mausukum bih ni berada di hujung pada kedua-dua mukadimah. Maknanya dia berada di tempat mahmul, maka dia adalah syaklu sani. Okey. Okay. Cakap selesai. Tinggal kita nak cari natijah. Okay. Sama juga kita labelkan tadi kimi jumpa kisi. So kimi jumpa kisi akan menghasilkan kisi. So tahu je kisi, kita terus letak sur kisi kat depan. Kan dalam siri 1 tu saya ada sebut kita kena hafal sur. Jadi kat sinilah kita nak aplikasikan kita punya sur tu. Okay, jadi kita dah tahu dia adalah kisi, so kita letakkan la ahad min. Okay, apa kita nak letak sebelah la ahad min ni? A dan juga C. A tu apa? Mukmin. C tu adalah kazibin. Okay. Jadi inilah bentuk jawapan untuk soalan tadi. Dan boleh juga jawab dalam bentuk macam ni. Kan? Boleh juga jawab dalam bentuk macam ni. Maknanya kita susun dia punya soalan tadi. Kullu mu'min mahbub. Natijah dengan syakal ni lah dia punya jawapan. Okay. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh kemukakan. Tu soalan muka surat 46 ada yang bertanya. Okey, sekejap saya tengok chat jap. Ke surat 46. Siti Safina. Ke surat 46. Okey, soalan yang mana Soalan ba 2. Okey, kullu yakut. Ni apa ni soalan dia? Ayyin hududul qiyas. Okey, terangkan hudud. Bila kata hudud, so dalam kepala kita, boleh dengar suara saya? Boleh dengar Okey, bila dia kata hudud tu, jadi dia dah buat kotak ni, maksudnya dia dah nyatakan kat situ dia nak had asghar, had awsat dan juga had akbar. Okey, so nak tahu jawapan ke ni soalan ba 2 ni? Tuan Safina? Nak tahu jawapan ke macam mana? Nak tahu jawapan lah tu? Okey. Okey, kullu yakut hajarin. Yakut ni apa ya Ustazah Zarina? Yakut ni macam permata Permata kan? Okay, setiap permata itu adalah batu. La syait minal insan bihajarin, la syait minal yakut bi insan. Okey, cara dia macam kita ajar teknik mudah bila kita tengok macam ni, kita jangan tengok dia punya syakal dulu. Kita terus tengok hadul awsat dia. Okey, hadul awsat dia ialah perkataan yang berulang. Jadi perkataan berulang dekat nombor 2 tu ialah perkataan hajarun. Kan? Perkataan hajarun. So kita buang. Okay, bila kita buang, jadi tinggal apa? Tinggal yakut dan juga insan. Okey. Sebelum kita letakkan tu, kita kena pastikan betul-betul perkataan yang berulang tadi, hajarun tadi, kita letakkan dekat hadul awsat. Okey, kita letakkan kat hadul awsat. Okey. So apa perkataan yang kita nak letak kat hadul asghar? Paling senang sebenarnya kita terus tengok dekat natijah dia. Natijah dia la syai' minal yakut bi insan kan. Dia kan awal-awal tadi kita sebut ta'rif hadul asghar ialah maudu' natijah. So dia nak ajar kita cara nak tengok hadul asghar, kita terus tengok dekat natijah. So perkataan apa yang pertama sekali dekat natijah dia? Perkataan dia ialah yakut. So yakut ialah yang jadi dia punya hadul
asghar sebab dia menempati tempat maudhu' natijah. Okey. Dan hadul akbar dia pula ialah insan. Sebab apa insan? Sebab mahmul natijah. So itulah jawapan dia. So, soalan kat buku teks muka surat 46 yang jim. Jim nombor 4. Maudhu' untuk mukadimah sugra. Maudhu' untuk mukadimah sugra. Okey, soalan jim dia minta nauk syakal. Kan? Dan juga dorab. Okey. So macam nak jawab soalan ni? Saya jawab soalan 4 tu je ke ataupun macam mana? Soalan 4 tu je lah ya. Sebab dia tanya soalan 4. Okey, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Okey, kullukum ra'in ni jadi mukadimah sugra. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi ni jadi mukadimah kubra. Okey, kita jawab ikut kehendak soalan. Soalan dia minta syakal dulu. Okey, bila minta syakal dulu, kita cari dulu apa perkataan yang sama. Hadul awsat dia. So hadul awsat dia ialah ra'in. Ra'in kan. Jadi kita tengok ra'in yang pertama berada kat kedudukan mana? Kedudukan mahmul. Ra'in yang kedua berada pada kedudukan maudhu'. So dia adalah syaklul awal. So jawapan dia syaklul awal. Kemudian untuk darab dia hanya kita jawab, kita tengok balik kullukum ra'in. Okey, kullukum ra'in ni dia adalah kuliah mujabah lah. Kuliah mujabah. Dia bertemu dengan kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Dia bertemu dengan kuliah mujabah juga. Jadi cara nak jawab darab ialah kuliah mujabah ma'a kuliah mujabah. Nak letak natijah boleh, tak nak pun tak apa. Sebab dia minta darab kan. Darab ni tak perlu letak natijah pun. Jadi cukup sekadar kita jawab kuliah mujabah ma'a kuliah mujabah. Kalau nak letak sekali terus dengan natijah, kuliah mujabah ma'a kuliah mujabah yantaju kuliah mujabah. Itu cara nak jawab dia. Tapi soalan tadi minta apa ni? Maudhu' untuk mukadimah sugra tu apa? Maudhu' dia kum lah kan? Kullukum. Kum lah. Nanti dia punya natijah dia jadi apa kat situ? Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Betul Ustazah Zarina? Betul lah. Okey. Ada lagi? Soalan jim 1 yang jawapan darab je. Soalan jim 1. Oh, untuk darab dia. Okey, jim 1 ba'dul marfu' fa'ilun. Ba'dul marfu' fa'ilun. Dia nak darab kan? Okay, jadi ba'dul marfu' fa'ilun itu jadi juz'iyah mujabah. Wa kullu fa'ilun yajibu ta'khiruhu min amilihi. Kita tak payah tengok pun sebenarnya dia punya makna ke apa. Kita just tengok dia punya sur dekat depan tu. Jadi juz'iyah mujabah bertemu dengan kuliah mujabah. Jadi jawapan dia juz'iyah mujabah ma'a kuliah mujabah. Okey, boleh? Boleh Safina? Boleh Safina? Oh, okey, faham. Okey, ada lagi ke? Mudah sikit kot tajuk kias ni banding pada AKAS. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada semua ustaz-ustazah yang setia bersama dengan saya daripada siri yang pertama sehinggalah siri yang terakhir ni. Alhamdulillah lepas jugalah siri yang terakhir ni. Tak sangka sebab semalam macam kelang kabut sikit, line tak berapa okey kan. Jadi hari ni Alhamdulillah sampai kepada tajuk kias ni saya rasa dah lega sangat-sangat. Dan Alhamdulillah untuk mantik ni saya nak bagi semangat sikit lah pada ustaz-ustazah semua. Kita jangan anggap yang mantik ni susah. InsyaAllah bila kita minat, saya pun nak mula minat dengan mantik ni pun bukannya senang kan. Kita kena rasa wujudkan rasa cinta dulu. Macam dengan student pun saya cakap sebenarnya tak ada satu subjek pun yang susah kalau kita dah mula cinta dengan ilmu tu. Macam pelajar lagi lah tanggungjawab dia, ada berapa subjek yang dia kena hadapi. Macam SPM ni ada 10 subjek. 10 subjek tu dia kena ada rasa cinta dengan ilmu tu. Cinta ni nak wujudkan rasa cinta ni
Bila buka buku tu dia rasa macam teruja ni nak tahu, teruja ni nak dapat ilmu baru macam tu. Nak dapatkan rasa cinta tu memang payah. Tapi kita kena ikhlas lah siapa pun yang apa pun ilmu yang kita dapat, siapa pun ilmu yang menyampaikan ilmu, kita kena ada rasa redha, kita kena ada rasa ikhlas sebab kita nakkan ilmu tu. Kalau kalau dengan ilmu tu pun kita dah letakkan satu label subjek ni susah, cikgu ni mengajar tak best. Kat situ kita dah letakkan sesuatu yang negatif, maka tak mustahil lah. Memang susah kita nak dapat ilmu tu. Jadi itu sajalah perkongsian ilmu daripada saya. Saya minta maaf banyak. Sebenarnya saya sendiri pun banyak kekurangan. Saya nak menyahut cabaran untuk berkongsi ilmu ni pun jenuh saya nak fikir boleh ke saya ni. Tapi saya fikir bukan saya yang menyampaikan ilmu tu semata-mata, tapi sebenarnya daripada perkongsian ni saya dapat juga ilmu daripada ustaz-ustazah semua. Dan saya harap kita dapat memanfaatkan ilmu mantik ni dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan saya doakan supaya ada peningkatan lah dengan subjek mantik, maafkan saya, subjek manahis lah untuk tahun 2020 ni, insya-Allah. Itu saya serahkan semula kepada Ustazah Azharina dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Ridwan, wakil daripada Jabatan Pendidikan Selangor yang memberi peluang untuk saya berkongsi ilmu kepada Ustaz dan Ustazah semua. Saya serahkan kepada Ustazah Azharina. Okay, Alhamdulillah, selesai sudah tajuk kias, iaitu tajuk yang terakhir, di mana kalau kita perhatikan kias ini sebenarnya adalah puncak dari seluruh perbahasan ilmu logika klasik itu sendiri. Namun untuk sampai ke tahap ini banyak kaedah yang perlu kita kuasai dan bukan senang pun sebenarnya, kena ulang kaji selalu. Dan walaupun hari ini adalah slot yang terakhir, tapi bukan yang terakhir untuk kita terus menggali dan menggembur ilmu logik yang begitu unik ini. Dan rasanya rata-rata semua dah jatuh cinta dengan ilmu ni rasanya. Setelah mendapat sentuhan daripada Ustazah Narilawati sendiri. Dan akhirnya begitu juga dari pihak saya, mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang mengendalikan slot ini. Dan akhirnya salam Aidilfitri semua, maaf zahir dan batin, kullu aam wa antum bi khair. Itu sahaja, mudah-mudahan kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul Asr.